Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Okay, dah lama saya tak bercakap tentang Wi-Fi dengan anda. Jadi dalam episod kali ini, saya akan ceritakan dengan anda tentang feature AI Mesh yang dihasilkan oleh pihak Asus. Okay, sebenarnya dalam beberapa minggu lepas, saya dapat beberapa soalan lah tentang Mesh Wi-Fi ini. Di antara soalan yang ditanya adalah, apakah perbezaan di antara wireless mesh dan juga wired mesh? Jadi saya ada cakap benda tu dalam episod-episod sebelum ni kan. Jadi secara khususnya soalan tu dia tanya, apakah perbezaan antara wireless mesh backhaul berbanding dengan wired mesh backhaul? Okay, yang tu satu. Lepas tu ada juga orang yang tengok video saya yang saya kata cara untuk nak luaskan coverage Wi-Fi dekat rumah tanpa menggunakan mesh Wi-Fi. Jadi dalam episod tu saya tunjuk cara nak sambungkan dua Wi-Fi router kan. Saya tarik network kabel semua. Jadi satu Wi-Fi router tu jadi router utama. Lepas tu Wi-Fi router lain semua jadi access point ataupun AP tu kan. Okay, dalam episod tu ada juga orang tanya, dia kata, bolehkah kita nak buat router to router mesh ni? Okay, jadi untuk nak menjawab semua soalan tu, saya telah berhubung dengan pihak Asus. Dan mereka telah menghantar saya dua model ni. Mari saya tunjuk lah. Okay, ni. Ini adalah AX86, manakala yang saya pegang sebelah sini pula, ini adalah AX55. Yang ni dalam kategori high-end, manakala yang ni pula dalam kategori entry level. Jadi dengan menggunakan dua-dua Wi-Fi router ni, saya akan tunjukkan dekat anda perbezaan antara wired dan wireless mesh. Lepas tu cara untuk nak configure router to router mesh menggunakan feature AI Mesh oleh Asus tu. Okay, jadi episod ni saya telah bahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama tu saya tunjukkan testing menggunakan satu Wi-Fi router dulu. Okay, pada bahagian kedua pula saya tunjuk wireless access point yang bersambung di antara satu sama lain menggunakan AI Mesh ni, tapi dengan menggunakan wireless mesh backhaul. Lepas tu pada bahagian yang terakhir, saya sambungkan dua-dua Wi-Fi router ni menggunakan wired mesh backhaul. Maksudnya saya sambungkan menggunakan Ethernet kabel yang panjang. Jadi anda boleh tengok bahagian-bahagian yang anda nak. Okay, jadi saya tak nak cakap banyak, mari saya tunjuk dekat anda hasil result testing tu. Sebelum saya teruskan dengan konfigurasi AI Mesh tu, mari saya cerita dulu dekat anda sedikit sebanyak tentang Wi-Fi router daripada Asus model RT-AX86U ni ataupun juga dikenali sebagai AX5700. Okey, jadi router ni dia ada 3 external antena. Jadi itu yang anda duk tengok, saya duk pasang external antena dia tu. Lepas tu dia ada satu internal antena. Okey, cakap pasal antena tu dulu. Sebelum ni ada orang pernah tanya saya, bolehkah kalau kita nak upgrade antena untuk Wi-Fi router macam ni kan, yang kita boleh jenis screw ni kan? Dan jawapan dia, boleh. Jadi insya-Allah dalam episod yang seterusnya saya akan tunjukkan dekat anda apa jadi kalau kita tukar antena Wi-Fi router ni. Okey, tapi tak apa, itu dalam episod seterusnya. Berbalik kepada cerita sekarang ni, daripada segi specification router ni pula, throughput maksimum router ni adalah 5.7 gigabit per second. Itu throughput maksimum lah. Lepas tu bercakap pasal dual band, jadi dia support 2.4 GHz dan juga 5 GHz. Dan ini adalah Wi-Fi 6 router. Okey, secara umumnya bila saya tengok specification router ni ataupun dia punya settings dan sebagainya, router ni memang dikhaskan untuk gaming. Tapi dalam episod ni, saya nak fokus dekat keupayaan AI Mesh dia. Saya akan gunakan router ni sebagai Wi-Fi router utama saya. Dan untuk konfigurasi AI Mesh tu pula, saya akan pairkan dia dengan wireless router daripada Asus yang ni. Ini adalah model RT-AX55. RT-AX55 ni dikatakan sebagai entry level wireless router daripada Asus. Manakala yang RT-AX86U yang saya tunjuk tadi itu adalah high-end model. Jadi sekarang saya akan tunjukkan dekat anda bagaimana saya configure dua-dua router ni untuk buat AI Mesh. Kalau anda tak pernah configure Wi-Fi router Asus sebelum ni, mari saya tunjukkan dekat anda macam mana nak configure router tu apabila anda turn on dia untuk kali yang pertama. Okey, macam saya buat ni, apa yang saya lakukan adalah saya ambil laptop saya dan saya sambungkan kepada salah satu LAN port dekat Wi-Fi router tu. Lepas tu saya ambil dia punya gateway address dan saya buka lah browser Firefox ni dan saya masukkan IP gateway tu. Dan saya rasa kebanyakan Wi-Fi router Asus ni akan pakai IP yang sama, yang 192.168.50.1 ni. Bila anda masukkan IP tu, anda akan nampak interface macam ni. Simple dan straightforward. Jadi first kali kita create new network tu kan, dan dia punya setting dia suruh kita buat untuk wireless settings ni dulu. Jadi untuk network name ni, ini adalah Wi-Fi anda lah. Anda letaklah nama apa-apa. Saya nak letak nama Pendakwah Teknologi. Lepas tu wireless security itu adalah password untuk Wi-Fi anda. Jadi masukkanlah apa-apa. Seterusnya, anda akan disuruh untuk masukkan satu login name dan juga password. Benda ni adalah username dan juga password untuk nak akses configuration page Wi-Fi router anda nanti. Ini bukan untuk nak akses Wi-Fi tu. Ini adalah configuration page tu nanti. Jadi masuklah apa-apa. Lepas tu kalau dia kata nak upgrade firmware macam ni, upgrade sajalah.
Proses untuk nak buat firmware upgrade tu mungkin makan masa sikit, tapi kalau anda nampak next macam ni, maksudnya dah settle. Jadi sekarang ni anda dah boleh login kepada anda punya Wi-Fi router menggunakan username dan password yang anda masukkan tadi. Ingat, ini bukan password Wi-Fi yang anda set awal-awal tadi tu. Inilah dia configuration page untuk Wi-Fi router Asus AX86 tu. Buat masa sekarang, saya akan biarkan dulu configuration dekat Wi-Fi router AX86 ni. Saya akan teruskan dulu dengan configuration dekat Wi-Fi router AX55 tu. Saya nak set dia sebagai AI Mesh Node. Cara untuk nak set up awal RTAX55 ni adalah sama macam tadi. Cuma sekarang ni saya akan tunjukkan dekat anda macam mana nak set dia sebagai AI Mesh Node. Okay, jadi anda tekan dekat administration dekat menu belah kiri tu dan anda akan nampak page operation mode ni. Pilih AI Mesh Node, lepas tu anda tekan save. Lepas tu anda akan dibawa kepada page ni. Jadi dekat sini anda cuma tekan next je. Sebelum dia teruskan, anda akan diberikan dulu warning macam ni. Jadi anda tekan OK sahaja. Okay, lepas anda tekan OK tu, maka proses untuk jadikan RTAX55 ni sebagai AI Mesh Node akan berjalan. Jadi dekat atas tu anda boleh nampak yang progress bar tu, tunggulah dia habis sampai 100%. Proses ni dia akan makan masa sikit, jadi anda biarlah dia jalan sampai habis. Nanti bila dia habis, anda akan ditunjukkan dengan page ni. Okay, bila anda dah nampak page ni, anda tak payah buat apa-apa, anda kena pergi balik kepada Wi-Fi router yang satu lagi. Yang saya punya yang main tu adalah yang RTAX86U tu kan. Saya kena pergi set dekat dalam tu. Untuk router ni, anda tak payah buat apa, anda tinggal dia dalam keadaan macam ni. Dekat router utama anda kena pergi dekat page AI Mesh. Jadi dekat atas page tu dia ada satu butang, dia tulis Add AI Mesh Node. Anda tekan benda tu. Bila anda tekan tu nanti dia akan cari mana-mana Wi-Fi router yang boleh ditambah untuk jadi AI Mesh. Ni dia dah jumpa yang RTAX55. Bila saya tekan benda tu, saya tekan connect. Sekarang ni dia akan connectkan wireless router tadi itu untuk dijadikan AI Mesh Node. Proses ni pun akan makan masa sikit. Jadi bila dah habis semua tu, anda akan nampak page macam ni. Dia kata successfully added tu kan. Lepas tu bila anda tengok balik dekat page AI Mesh dekat router utama anda dah nampak dia ada satu node dekat bawah tu. Ni yang dia tulis RTAX55. Yang atas tu adalah main node dia, yang bawah tu adalah dia punya mesh node. Macam inilah cara anda nak configure AI Mesh. Satu lagi benda yang saya kena tunjukkan dekat anda adalah connection quality. Jadi anda nampak perkataan grade tu kan. Connection quality ni adalah sambungan di antara mesh node. Maksudnya antara RTAX86 dan juga RTAX55 tu. Okay, connection ni lah yang kita panggil sebagai wireless mesh backhaul tu. Okay, kalau grade macam ni tak ada masalah apa. Tapi kalau anda nampak dia tulis benda lain, contohnya katakanlah weak dan sebagainya, maka anda kena tekan butang optimization dekat atas tu. Sebab connection quality ni akan mempengaruhi kelajuan network device yang bersambung dengan mesh node anda tu nanti. Saya mulakan testing ni dengan tunjukkan kepada anda coverage apabila saya hanya gunakan satu Wi-Fi router dulu. Jadi saya gunakan yang AX86U ni, saya letak Wi-Fi router ni dekat tengah rumah saya. Untuk nak tunjukkan coverage Wi-Fi ataupun dengan kata lain Wi-Fi heatmap tu, saya gunakan aplikasi yang bernama Wi-Finder ni. Okay, jadi aplikasi ni saya gunakan pada Mac OS. Okay, jadi kalau anda nak tengok aplikasi lain yang boleh buat benda yang sama macam ni untuk Windows ataupun Android dan sebagainya, anda boleh rujuk kepada video description. Saya dah bagi beberapa link dekat situ dan nama-nama aplikasi yang anda boleh cubalah. Okay, jadi benda ni sangat berguna untuk nak tunjukkan dekat anda coverage Wi-Fi dalam rumah anda. Okay, peta yang rumah tu ataupun kita boleh panggil dia sebagai floor plan tu, anda kena lukis dululah. Jadi bila anda lukis floor plan tu, anda boleh import dia masuk ke dalam aplikasi ni. Jadi lepas tu, anda jalan dah sekeliling rumah anda dan bila anda duduk kat satu lokasi itu, anda klik dekat atas peta tu. Jadi aplikasi ni dia akan kira kekuatan Wi-Fi dekat situ. Nanti bila dah habis semua benda ni, anda boleh tengoklah report dia. Proses nak buat Wi-Fi heatmap ni dia sangat makan masa dan merenyahkan. Jadi anda kena pergi jalan keliling rumah anda. Lepas tu bila sampai kat kawasan tu, anda kena tekan dekat application tu dan suruh dia buat calculation dan sebagainya kan. Ini pun anda nampak macam dia laju. Sebenarnya calculation tu lambat. Ini saya dah percepatkan berkali-kali ganda dah video ni. Okay, tapi satu benda yang saya habis cerita dekat anda lah. Apabila anda buat benda ni, anda akan boleh tahu secara spesifik anda punya coverage Wi-Fi dekat rumah tu. Jadi menggunakan maklumat yang anda akan dapat nanti, anda boleh tengok dekat mana anda patut letak Wi-Fi router tu ataupun berapa banyak router yang anda kena tambah dan sebagainya ataupun bila anda nak pakai extender ke, anda nak pakai mesh dan sebagainya, anda boleh gunakan maklumat ni. Maklumat ni memang sangat guna. Okay, someday tu saya cerita kat anda, saya ada buat video sebelum ni cara untuk nak buat Wi-Fi heatmap ni. Jadi anda boleh rujuk video tu. Saya ajar anda A sampai Z cara anda buat Wi-Fi heatmap.
Lepas anda dah selesai pusing satu rumah anda, maka bila anda tekan generate report tu, dia akan tunjukkan dekat anda report ni. Jadi report dia ada macam-macam. Okey, apa yang anda tengah tengok sekarang ni, ini adalah signal to noise ratio. Jadi paling senang anda tengok kat tepi bawah tu dia tunjuk indikator untuk orang mudah faham. Kalau color biru dia kata tak sempoi, dia buat thumbs down. Kalau yang color merah tu maksudnya situ kawasan yang paling sempoi signal to noise ratio, dia buat thumbs up. Jadi anda boleh tengok sendiri. Kebanyakan kalau satu rumah saya, dia hijau. Tapi bila dekat tengah-tengah tu, dia kuning. Sebab situ router dia duduk situ. Jadi situ paling sempoi. Okay, selain daripada tu, anda boleh tukar. Ni, sekarang saya tukar pergi signal level pula. Signal level ni pun sama. Indikator dia, anda tengok dengan thumbs up dengan thumbs down tu. Anda nampak sendirilah. Jadi dia macam-macam. Dia ada signal level, dia ada noise level. Betul, dia ada macam-macam benda lagi. Dari segi noise level ni, anda boleh tengok. Satu rumah saya ni, noise level dia sempoi kalau biru. Cuma bila sampai kat ujung-ujung, kat tingkap tu, mungkin tak best sikit lah. Jadi inilah kegunaan untuk nak buat Wi-Fi heat map. Berdasarkan generated report ni, saya boleh ceritakan kepada anda bahawa sekarang ni saya tidak ada sebarang Wi-Fi coverage issue walaupun hanya menggunakan satu Wi-Fi router yang AX86U tu. Wi-Fi router tu dah cukup untuk nak beri seluruh rumah saya Wi-Fi coverage yang elok. Rumah saya ni besar 1,200 kaki. Sebab tu saya kata anda patut gunakan Wi-Fi heat map ni untuk nak tengok kalau anda ada masalah coverage Wi-Fi. Jadi daripada situ tu baru anda tahu sama ada anda perlu untuk nak tambah mesh node dan sebagainya ataupun anda dah cukup untuk beli satu Wi-Fi router sahaja. Kalau tadi saya tunjukkan dekat anda wireless coverage untuk seluruh rumah saya, ni saya tunjukkan bandwidth pula. Ni saya buat speed test lah. Testing ni saya buat dekat bilik yang paling belakang dekat rumah saya tu kan. Okay, dan untuk speed test ni saya pakai dua jenis telefon yang berbeza lah. Satu iPhone, yang belah kiri tu iPhone 11, manakala yang belah kanan tu adalah Samsung S20. Sengaja saya ambil dua platform yang berbeza. Okay, jadi anda boleh tengok dekat sendiri. Walaupun dia duduk dekat bilik ujung belakang tu, tapi bandwidth ataupun speed test result tu tetap cantik, dapat 400 lebih macam tu. Jadi saya tak ada sebarang connectivity issue juga. Okey, lagi satu saya terangkan lagi sekali kalau anda tak tahu, plan internet rumah saya adalah daripada Allo City Broadband yang plan 1 gigabit per second tu. Kalau tadi saya buat speed test dekat dalam bilik kat belakang tu, ni saya buat speed test dekat tengah-tengah rumah saya. Maksudnya dia duduk berdekatan dengan wireless router tu. Lepas tu speed test server tu pula saya pilih supaya dia sama macam testing yang saya buat awal-awal tadi. Supaya dia konsisten lah result dia kan. Jadi anda boleh tengok sendiri, bila device-device ni duduk dekat dengan wireless router, maka speed test result tu pun dia makin tinggi. Selain daripada menggunakan speed test, saya pakailah juga fast. Dan anda boleh tengok sendirilah, result testing fast ni adalah konsisten dengan result daripada speed test tu. Okay, lagi satu saya cerita juga, kalau tadi saya letak dekat kawasan lain dekat tengah rumah saya tu, ni saya letak kat kawasan lain kat tengah rumah saya kan. Tapi dekat mana-mana pun dalam kawasan rumah tu, dia punya kelajuan tu adalah konsisten. Tak kisahlah sama ada speed test ataupun fast. Anda boleh tengok sendirilah dekat sini. Kalau tadi saya hanya gunakan satu Wi-Fi router saja untuk buat testing, sekarang ni saya akan tunjukkan dekat anda testing dengan menggunakan feature AI Mesh. Jadi yang AI Mesh Node ni yang saya configure pada AX55 ni, saya letakkan pada bilik yang paling depan sekali dalam rumah saya tu. Dan untuk nak menghidupkan Wi-Fi router ni pula, saya gunakan satu power bank besar yang berjenama Blue Yeti. Jadi mungkin anda pernah ingat, saya pernah buat dulu satu video yang saya kata power bank besar yang harga RM6,000. Inilah dia, saya gunakan dia. Disebabkan Wi-Fi router tu dia tak pakai elektrik yang banyak, jadi anda takkan nampak statistik yang keluar atas skrin tu. Okay, tapi apapun, mari saya tunjuk balik Wi-Fi router tu. Ni saya tunjukkan dekat anda, tidak ada sebarang kabel yang bersambung di antara dua-dua router tu. Jadi sekarang ni, saya sedang menggunakan wireless mesh backhaul. Kalau anda nak dapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang connectivity wireless mesh backhaul tu ataupun mesh node yang bila anda gunakan AI mesh, jadi anda boleh login masuk kepada Wi-Fi router utama anda. Okey, jadi saya punya adalah yang AX86 tu kan. Dan bila anda pergi dekat AI mesh tu, dia akan tunjukkan dekat anda uplink type. Nampak dia tulis wireless 5 GHz. Wireless 5 GHz tu maksudnya dua-dua Wi-Fi router tu berkomunikasi ataupun berhubung di antara satu sama lain menggunakan wireless 5 GHz. Itu yang saya sebut tadi, wireless mesh backhaul. Backhaul tu maksudnya kita, kalau dengan bahasa mudah dia serupa macam jambatan tu lah. Okay, jambatan yang menghubungkan di antara dua biji router tu. Jadi untuk testing yang pertama ni, saya gunakan wireless backhaul dulu. Untuk testing lepas ni, saya akan tunjukkan dekat anda wired backhaul. Di mana apabila saya akan sambungkan kabel di antara dua Wi-Fi router tu. Sekarang, mari saya tunjuk dekat anda wireless backhaul punya testing dulu. Saya mulakan dulu testing ni dengan buat wireless heat map. Jadi saya nak tunjukkan dekat anda perbezaan wireless coverage apabila saya gunakan satu Wi-Fi router saja berbanding dengan apabila saya dah letak dua biji Wi-Fi router dalam rumah ni dalam keadaan mesh.
Jadi anda boleh tengok sendiri macam mana keadaan signal tu lepas ni. Sekali saya nak tekankan dekat anda kepentingan untuk nak buat Wi-Fi heat map ni. Saya nak anda biasakan buat Wi-Fi heat map ni untuk nak menyelesaikan masalah coverage Wi-Fi dalam rumah anda. Okay, sebab sebelum ni ada ramai orang tanya saya dekat mana nak letak Wi-Fi router, berapa banyak Wi-Fi router nak letak, Wi-Fi router apa nak beli extender berapa banyak sebagainya. Inilah jawapan dia. Okay, sambil tu ni saya tunjuk kat anda generated report tadi kan. Kalau sebelum ni saya pakai satu Wi-Fi router, ni saya tunjukkan dekat anda apabila ada dua Wi-Fi router dalam keadaan mesh. Nampak tak dekat tengah tu dia jadi biru macam tu? Itu yang dia kata kat situ, signal to noise ratio yang tak elok, dia buat thumbs down. Okay, ini saya nak tunjukkan dekat anda apa yang berlaku apabila saya letak dua Wi-Fi router yang orang kata apa, kuat, terlalu berdekatan di antara satu sama lain. Jadi dia ada bersilang dekat tengah tu, dekat situ dia punya signal to noise ratio tu tak bagus. Jadi ini salah satu sebab kenapa anda tak patut nak letak mesh router dalam rumah yang kecil macam rumah saya ni. Cuma satu benda yang anda boleh tengok dekat sini adalah daripada segi signal level yang elok. Kalau tadi masa saya buat testing satu router saja, signal level yang elok yang kalau kuning merah-merah tu, dia hanya dekat tengah rumah tu saja. Dekat kawasan-kawasan lain, dia nampak kali hijau macam tu. Tapi sekarang ni disebabkan saya pakai dua wireless router, maka kawasan yang signal level elok yang kalau kuning kemerahan tu, dia ada kat belakang satu, kat depan satu. Tapi satu benda lagi yang anda akan nampak, Wi-Fi router yang AX86U tu, dia punya kekuatan signal tu adalah jauh lebih tinggi kalau nak dibandingkan dengan yang AX55 dekat bilik depan tu. Untuk test yang pertama, saya tunjukkan dekat anda dulu kelajuan internet MacBook yang saya sambungkan secara wired. Maksudnya saya gunakan Ethernet kabel ni terus kepada mesh node yang duduk dalam bilik tu. Okay, jadi saya terangkan dekat anda sambungan dia. MacBook ni bersambung dengan wireless router dalam bilik tu menggunakan Ethernet kabel. Wireless router dalam bilik ataupun yang mesh node ni bercakap dengan wireless router utama ataupun yang main node tu secara wireless. Maksudnya yang saya terangkan tadi tu yang kata mesh backhaul yang 5 GHz tu. Okay, jadi anda tengok laptop yang bersambung dengan mesh node menggunakan wireless backhaul, kelajuan internet dia ni dapat 150 Mbps. Untuk MacBook tadi, saya sambungkan pakai Ethernet kabel. Sekarang ni saya buat pula speed test dekat atas telefon. Jadi telefon-telefon ni semua dia bersambung secara wireless lah kepada mesh node yang duduk dalam bilik ni. Jadi sekarang anda boleh tengok sendiri dia punya kelajuan speed test. Yang ni pula saya tunjukkan dekat anda testing menggunakan fast. Nanti saat lagi saya akan bandingkan speed test dengan fast ni di antara wireless backhaul dan juga wired backhaul. Kita tengok yang mana lagi laju. Untuk nak set up wired mesh backhaul ni senang saja. Anda kena sambungkan kedua-dua mesh node tu menggunakan Ethernet kabel. Dengan bahasa mudahnya LAN kabel tu lah. Jadi ini yang saya sambungkan. Yang mesh node dalam bilik tu saya sambung dengan satu kabel 30 meter ni pergi kepada mesh node utama yang duduk dekat luar tu. Ni anda nampak. Saya sambung pi dekat sini. Cocok dekat dia punya LAN port tu. Jadi lagi sekali saya terangkan dekat anda. Ini adalah router utama saya yang RTAX86U tu. Sebelum saya pergi buat testing dekat dalam bilik depan tu, mari saya tunjuk dulu dekat anda kelajuan internet apabila saya sambungkan MacBook ni terus kepada router utama saya yang AX86U ni. Okay, jadi anda boleh tengok sendiri, speed test ni download dia dapat dalam lebih kurang 600 lebih, upload dia dalam 700 lebih macam tu. Ini kalau saya sambungkan terus MacBook pakai Ethernet kabel terus kepada router utama tu. Maksudnya bukan bersambung secara wireless. Seperti biasa, kalau saya buat speed test, maka saya akan buat fast juga. Jadi anda boleh tengok sini dekat sini, kelajuan fast pun dia sama lebih kurang macam speed test. Untuk download dapat dalam lebih kurang 600 megabit per second, lebih kurang macam tu. Jadi samalah konsisten di antara dua-dua testing. Sekarang saya tunjukkan dekat anda perubahan status pada page AI Mesh ni. Okay, kalau tadi kita gunakan wireless mesh backhaul kan. Okay, sekarang ni bila saya tekan dekat mesh node AX55 ni, kalau saya tekan dekat network tu, anda akan nampak uplink type dia tu dia bertukar kepada Ethernet. Tadi wireless. Okay, jadi sekarang ni saya sambungkan balik MacBook ni kepada wireless mesh node yang duduk dalam bilik tu. Sama macam tadi, MacBook ni bersambung kepada wireless router tu menggunakan Ethernet kabel. Cuma bezanya sekarang ni adalah mesh router yang duduk dalam bilik ni bersambung dengan mesh node utama tu menggunakan Ethernet kabel. Jadi ini adalah wired mesh backhaul. Jadi kalau tadi masa saya buat testing menggunakan fast tu, download dapat dalam 100 lebih megabit per second sahaja. Tapi sekarang ni kalau saya tunjukkan dekat anda speed test ni, download dapat 700 lebih megabit per second. Jadi inilah dia perbezaan di antara menggunakan wired mesh backhaul berbanding menggunakan wireless mesh backhaul.
Alright, untuk dua testing yang terakhir ni saya buat lagi sekali speed test dan juga fast. Okey, kedudukan telefon ni saya tak ubahlah. Apa yang berubah hanyalah daripada segi penggunaan wireless mesh backhaul kepada wired mesh backhaul. Dan anda boleh tengok sendirilah kelajuan download dan upload berbeza. Sekarang ni dia lagi laju lagi berbanding dengan tadi. Untuk akhiri testing ni, saya tunjuklah dekat anda fast. Jadi anda boleh tengok sendirilah hasil result untuk download menggunakan fast ni. Kalau tadi dapat dalam 270 ke 280 macam tu, sekarang ni dapat dalam 490 megabit per second lebih kurang. Jadi memang meningkatlah kelajuan download tu bila menggunakan wired mesh backhaul. Jadi itulah dia beberapa contoh yang saya boleh tunjukkan dekat anda untuk nak membolehkan anda lebih faham perbezaan antara wired dan wireless mesh backhaul. Selain penggunaan AI mesh untuk nak buat router to router mesh. Okey, kita pun dah sampai kepada penghujung episod kali ini. Jadi sekiranya anda ada sebarang soalan, maka silalah tulis di ruangan komen video ni. Okey, apa pun saya nak ucapkan terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.